ini telah berjaya. Anda bila lagi? Beranikkah anda menyambut cabaran? Terima kasih kepada anda yang terus bersama kami di Sukan di Satu. Rancangan terbaru terbitan RTM menemui anda setiap Rabu jam 7 hingga 7.30 malam. Dan hari ini kita membincangkan topik mengenai jago futsal RTM. Bersama kita di studio adalah Cik Hamidin Muamin, pengurusi jawatankuasa futsal dan juga bola sepak pantai FM, dan juga Cik Suhaimi Alangasan, orang kuat dan jago futsal RTM. Baik, kita terus saja bersama dengan Cik Hamidin sekali lagi. Cik Hamidin, berbagai komen kita dengar tadi. Ada yang mengatakan FM tak buat kerja. Dia orang ni suka hati je cakap kan. Jadi peluang kepada Cik Hamidin untuk menerangkan tentang betulkah apa yang dikatakan tadi? Pertama, saya tak nak begitu defensif. Apa jawapan ataupun alasan ni adalah menunjukkan bahawa futsal pertama baru lahir di Malaysia dalam tempoh 5 tahun yang terdekat. Dan semenjak 3-4 tahun adalah tahun yang begitu pesat sekali futsal kebelakangan ini. Dan di dalam masa yang sama, kita bersaing dengan Iran, Thailand, Japan yang telah punya liga futsal dan punya TV radio station khas untuk futsal di negara masing. Dan daripada ranking ke-30 kita telah ke ranking 10 Asia. Dan juga di dalam ranking kita 90 kita dah berada ranking 57 dunia futsal. Dan di ASEAN kita nombor 2 di belakang Thailand. Dan kita cukup mahir, Thailand ni begitu kuat, dan di Asia dia adalah nombor 2. Dan dekat sini kita perlu melihat futsal ni sedang berkembang dan baru tumbuh daripada 4-5 tahun lepas kalau kita bandingkan dengan susukan yang lain. Dan ini satu perkembangan yang sihat. Dan kita di pihak FM juga telah membuat beberapa seperti Felda Liga Nasional Futsal, Jaguh RTM, dan juga banyak kejohanan yang kita sanction, di mana semua kejohanan yang kita sanction kita menghantar technical study group kita. Jurulatih kita yang diketuai oleh coach national P. Balakrishna. Jadi kalau mana-mana ada syarikat ataupun ada company yang tidak mendapat sanction, jadi kita tidak mengetahui. Jadi kita mungkin tidak dapat melihat pemain-pemain di kejohanan tersebut. Saya rasa penerangan itu dah cukup padat, cukup menerangkan bahawa FM sebenarnya ada pasukan-pasukan khas yang ditempatkan pada setiap kejohanan yang diberitahu kepada FM. Lebih dalam arti kata lain, mendapat sanction daripada FM sekaligus memberi peluang kepada kejohanan yang dianjurkan. Baik, Cik Suhaimi, jago futsal RTM ini sebenarnya apabila sesi pemilihan dilakukan, bagaimana proses yang dilakukan? Adakah apabila sesi terakhir akan diumumkan pemain-pemain akan menangis keluar? Bagaimana sebenarnya? Ada yang orang tak faham apa itu jago futsal RTM. Sebenarnya jago futsal RTM adalah merupakan kombinasi kejohanan futsal yang bertaraf tinggi dan juga merupakan satu reality program. Macam mana yang Cik Afizal tanya tadi, memang kita ada di akhir kita ada buat 2 hari selection, dan di hari terakhir selection tu kita hanya memilih 2 orang peserta dari ramai-ramai yang kita tu, 12 orang peserta yang kita pilih untuk mewakili negeri masing-masing. Dan ada yang kecewa lah. Ada menangis tak? Rasa saya ada. Ada? Ada. Okey. Baik, Cik Suhaimi, lokasi berikutnya. Lokasi berikut minggu depan, pada hari Ahad ini kita akan ke Sarawak. Di Kota Semarahan. Baik, kepada orang Kota Semarahan. Dan minggu yang lagi satu kita akan ke Pantai Timur, iaitu di Kelantan, Terengganu dan juga di Pahang. Cik Hamidin, banyak gelanggang, penggunaannya pun maksimum dan juga minimum. Ada yang maksimum, ada minimum. Jadi langkah FM untuk meneruskan seperti kata Cik Hamidin tadi, ranking telah berubah, pelbagai usaha telah dilakukan. Jadi bagi pihak FM sini, sudah tentu yang seperti saya katakan awal tadi itu, di mana syarikat-syarikat ataupun sedang ini telah membuat banyak tempat futsal. Walaupun mungkin dia punya turf tidak seperti kehendak FIFA, sport court ataupun size dia semua, tapi saya perlu ataupun FM perlu mengucapkan terima kasih kerana mereka telah mempopular atau sedikit sebanyak telah boleh mengajar basic futsal di sana. Walaupun FM mengambil pendekatan inginkan setiap kelab ataupun negeri untuk mengadakan stadium ataupun kompleks yang sesuai untuk futsal, dan ini perlu mengambil sedikit masa kerana keadaan ekonomi kita lah, kewangan kita pun diperlukan. Anda sebagai pengurus pasukan futsal negara, anda telah melalui antara pelopor utama sukan futsal membawa pasukan Malaysia di peringkat antarabangsa maupun ASEAN. Jadi harapan anda untuk skuad futsal kebangsaan? Saya melihat semenjak menjadi pengurus pada 2006 dan menjadi Tuanku Presiden dah memberi saya amanat sebagai pengurusi jago futsal, kita cuba sedaya upaya. Dah tentu ada kelemahan, tetapi kita telah membuat futsal ni satu landasan yang terbaik
Tetapi kita tidak boleh berpuas hati di setakat ini. Kalau kita berpuas hati dengan tahap ni, kita akan menjadi bola sepak di Malaysia. Makna kita tidak akan terus maju. Kita perlu membuat sesuatu. Baik. Kita perlukan ada liga yang lebih tersusun dan liga-liga yang lebih yang menarik untuk menarik minat dan persiapan pasukan kebangsaan yang lebih kemas supaya kita mempertahankan ranking kita dan juga memperbaiki di masa akan datang. Itu kata-kata semangat. Terima kasih Cik Suhaimi pula, Cik Hamidin. Nampak bersemangat, saya pun dah lupa dah nama yang mana satu kan. Sebab bersemangat tadi kan, jadi saya pun dah lupa. Baik Cik Suhaimi, harapan Cik Suhaimi untuk edisi kedua ataupun musim kedua Jago Futsal ni? Harapan saya kita pertama kali kita dapat lagi menjungkil banyak lagi para pemain yang saya kira boleh mewakili Malaysia. Baik. Samping itu juga kita ada rancangan TV yang disiarkan pada hari Ahad, setiap Ahad. Baik. Bermula minggu ni. Baik. Jadi kita minta kalau boleh peminat futsal ataupun masyarakat sukan menonton rancangan kita. Anda boleh ikuti perkembangan Jago Futsal RTM ini bermula pada 11 hari bulan nanti. Itu upacara perasmian secara rasminya dirasmikan Jago Futsal RTM. Dan kepada Encik Hamidin, selamat berjaya diucapkan. Sedar tak sedar, ada beberapa kali yang dah cakap, tapi masalahnya dalam keadaan waktu yang singkat ini kita memperkatakan tentang futsal ni sebenarnya tak akan habis sebenarnya. Jadi terima kasih kepada Encik Hamidin. Selamat maju jaya kepada pasukan futsal dan juga Cik Suhaimi dan juga grup pasukan ataupun petugas-petugas yang akan bertugas di Sarawak nanti. Jadi terima kasih di atas kesetiaan anda untuk edisi sulung. Bertuahnya Encik Hamidin, bertuahnya Encik Suhaimi merupakan tetamu pertama edisi sulung Sukan di 1 7 Januari 2009.